baru-baru ini, Presiden Marsis dan Presiden Gamis telah mengkritik Kerajaan Negeri Sabah berkenaan SOP pengantaran pulang pelajar-pelajar yang berada di Semenanjung Malaysia untuk pulang ke Sabah. Lebih malang lagi apabila blog pemfitnah Sabah Kini 2 telah mensensasikan artikel yang ditulis oleh mereka. Prihatin dengan persoalan-persoalan tersebut, Yang Berhormat Datuk Dr. Yusof Haji Yaakob, Menteri Pelajaran dan Inovasi, tampil membuat penjelasan yang lebih lanjut berkenaan situasi sebenar pengantaran pulang pelajar-pelajar tersebut pulang ke Sabah. Mari kita saksikan penjelasan Yang Berhormat Datuk Dr. Yusof. Semua yang melihat YouTube ini. Saya Datuk Dr. Yusof Yaakob, Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah. Ingin sedikit bercakap mengenai dengan kepulangan pelajar-pelajar kita di Semenanjung dan Sabah. Memang kita kementerian saya ditugaskan untuk menjaga kebijakan pelajar-pelajar ini dari awal sehingga selesai pengantaran balik ini. Tetapi ada beberapa SOP yang tidak melibatkan kita secara langsung. Mengikut perancangan kita dari Sabah ini mulanya yang dianggarkan balik sekitar 5,000, tetapi bila permohonan telah dipenuhi, ia meningkat kepada lebih daripada 11,000 mendapat 12,000. Itu memang anggaran kita juga, memang pelajar-pelajar yang ada di Semenanjung itu berasal dari Sabah sekitar 13,000 orang. Jadi penghantaran ini sebenarnya mulanya kita aturkan kerjasama di antara Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Tetapi apabila diputuskan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi telah memutuskan bahawa negeri-negeri Semenanjung, pelajar-pelajar Sabah ini dizonkan mengikut zon masing-masing, dan tiap-tiap zon itu ada satu universiti yang menjaga. Dan untuk negeri Sabah, Universiti Malaysia Sabah adalah sebagai universiti yang menjaga semua pergerakan pelajar-pelajar daripada Sabah ke Semenanjung, destinasi masing-masing, iaitu logistik di peringkat bawah. Apa yang berlaku ialah pada mulanya kita memikirkan bilangan pelajar yang banyak ini, kita mencadangkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Kesihatan supaya pelajar-pelajar ini diperiksa dahulu di universiti masing-masing, supaya mereka yang akan dihantar pulang ini tahu tahap kesihatan mereka. Mereka satu, tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada sesak nafas, dan juga diperiksa menggunakan swab supaya pelajar-pelajar bebas daripada jangkitan penyakit COVID-19 ini. Tetapi perkara itu tidak dibuat dan telah pun diaturkan tanpa pengetahuan kita secara terperinci bahawa pelajar-pelajar telah disusun untuk dihantar dan cuma diperiksa di Kota Kinabalu setibanya di airport. Dan prosedur yang telah ditetapkan ialah apabila pelajar-pelajar ini sampai ke Kota Kinabalu, dia diperiksa di airport, dibuat swab, dan kemudian pelajar-pelajar ini ditempatkan di pusat-pusat kuarantin di Kota Kinabalu dan juga di daerah masing-masing. Tetapi oleh kerana pelajar ini ramai, pusat-pusat kuarantin ini tidak boleh menampung bilangan pelajar yang datang satu hari 3 flight berserta dengan penumpang-penumpang commercial flight. Jadi artinya semua yang datang ke Sabah itu kita memang setuju terima, tetapi dimasukkan ke pusat kuarantin. So itulah terjadinya kesesakan pusat-pusat kuarantin. Memang kita tidak bersedia dari segi bilangan pusat kuarantin. Kerajaan negeri telah memutuskan untuk mencari sebanyak mana pusat kuarantin ini, tapi tidak juga dapat kerana
pusat kuarantin tidak sesuai. Memang dikenal pasti beberapa pusat kuarantin dan kerajaan negeri yang berhormat telah mengarahkan supaya Jabatan Pejabat Raya Kementerian Infrastruktur memberi peruntukan memperbaiki pusat-pusat yang dipilih menjadi pusat kuarantin ini supaya dalam keadaan yang baik, tetapi itu juga mengambil masa. Jadi sebagai Menteri Pelajaran yang menjaga kebajikan Sabah, bila mengetahui hal ini, saya telah pun berjumpa dengan Menteri Pelajaran dan juga Menteri Pengajian Tinggi, yaitu Datuk Nuraini Ahmad di Putrajaya pada 14 hari bulan, dan berunding bagaimana untuk supaya pelajar-pelajar ini tidak dimasukkan ke pusat kuarantin. Jadi kita cadangkan seperti cadangan awal supaya universiti IPT di Semenanjung membuat pemeriksaan pada pelajar-pelajar ini dan memastikan mereka itu negatif. Jadi mereka yang mempunyai keputusan pemeriksaan COVID-19 negatif, sama ada menggunakan rapid test ataupun swab, barulah mereka dihantar ke Sabah. Dan apabila mereka sampai ke Kota Kinabalu, mereka tidak lagi payah dibuat pemeriksaan ataupun ujian COVID-19, karena mereka ini telah mendapat pengasahan daripada IPTA di tempat mereka belajar bahawa mereka itu sehat. Dan sebelum sampai di Kota Kinabalu, mereka terus dibawa dengan bas ke daerah masing-masing dan mereka boleh terus balik ke rumah dan dikuarantin di rumah pada rumah-rumah yang sesuai untuk kuarantin, maksudnya ada bilik dan sebagainya. Tetapi mereka yang tidak sesuai, ramai juga yang memilih tidak balik ke rumah masing-masing, tapi tinggal di pusat kuarantin yang disediakan di daerah. Jadi inilah caranya. Jadi menjawab pada surat terbuka daripada Marsis, yaitu Markas Siswa-Siswi Islam Sabah yang dikeluarkan oleh Muhammad Zulkifli Zulhilmi, dan juga GAMIS, Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia, Muhammad Asisal Abbas. Saya ingin memberi sedikit penjelasan bahawa kita tidak boleh menyalahkan kerajaan di Sabah ataupun Kementerian Pelajaran dan Inovasi semata-mata, kerana kita telah berusaha sedaya upaya sebenarnya. Pihak Marsis dan juga GAMIS sepatutnya mengetahui apakah SOP, apakah isu yang sebenarnya berlaku di bawah dan juga di KL. Jadi barulah kita faham. Jadi yang saya katakan tadi, bahwa proses ini perlu ada penyelarasan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kerajaan Negeri Sabah, Kementerian Kesihatan dan juga pihak kementerian saya. Jadi saya membantu dan Kerajaan Negeri Sabah cuma membantu, kerana tanggungjawab untuk membawa pelajar-pelajar ini pulang ialah Kementerian Pengajian Tinggi. Dan atas masalah ini kita faham Kementerian Pengajian Tinggi pun ada masalah, dan Kerajaan Negeri Sabah telah memutuskan juga bahawa menampung sebahagian daripada tambang pelajar-pelajar itu. Kerajaan negeri telah menyumbang sebanyak 2.7 juta ringgit untuk membayar tiket kapal terbang pelajar-pelajar ini balik ke Sabah. Jadi mengenai dengan isu-isu yang timbul itu sebenarnya kita cuba selesaikan bersama. Bayangkanlah kita ini untuk mengaturkan pergerakan pelajar-pelajar selama ini 11,000 lebih orang. Bagaimana urusan ini bukan satu perkara yang mudah. Kita menggerak pelajar-pelajar yang begitu ramai untuk balik Sabah. Perlu urusan di tingkat universiti ke airport Kuala Lumpur, kemudian naik kapal terbang, kemudian tiba di KL atau di airport dan dihantar ke daerah masing-masing. Sudah tentu ada kecacatan serta sedikit di tingkat bawah yang saya rasa itu biasa berlaku. Namun demikian bukanlah asal kita untuk menyusahkan pelajar-pelajar ini, tapi kita lebih pentingkan keselamatan pelajar-pelajar. Kita lebih pentingkan untuk sama-sama mengawal jangkitan
COVID-19. Kita sama-sama untuk mematuhi peraturan ataupun arahan-arahan supaya patuh kepada PKP itu sebenarnya. Jadi saya berharap semua paham, dan dalam keadaan sekarang ini tidak boleh salah menyalahkan di antara satu sama lain. Jadi kita bekerjasama untuk membantu dalam keadaan PKP dan COVID-19. Jadi saya berharap pihak Marsis dan juga Gamis memahami keadaan ini. Dan saya sebagai Menteri Pelajaran dan Inovasi sentiasa boleh berbincang bagaimana untuk menambah baik perkhidmatan ataupun beberapa pelajaran. Dan hari ini ialah 27 hari bulan, kita ada 2 penerbangan tiba daripada KL. Kemudian besok lagi ada 4 penerbangan tiba dari KL, dan seterusnya sehingga 31 hari bulan. Lepas tu ada berehat 1 hari bulan, sambung lagi 2 hari bulan, 3 hari bulan itulah yang terakhir untuk sampai ke sana. Jadi baki yang akan balik pada hari ini besok itu sekitar 40 lebih orang. Jadi kita berharap bahwa ini semua pelajar yang akan balik ke kampung masing-masing. Jadi saya minta maaf kepada mereka yang lambat sebenarnya raya di kampus. Kita cuba sedia upaya, tapi beberapa SOP rasa kita demi keselamatan pelajar-pelajar dan juga semangat di bapak keluarga pelajar-pelajar supaya dapat supaya tidak ada jangkitan COVID-19 pada mereka. Jadi itu saja. Terima kasih. Warisan online, tolak fitnah, sebar berita benar.